اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Umrah mempunyai rukun dan syarat sahnya. Maka kita perlu ikut dan patuhi sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW telah ajarkan. InsyaAllah kami di sini akan memberikan apa syarat sah yang perlu diikut bagi sesiapa yang melakukan umrah. Baiklah, untuk mencapai ibadah umrah yang sempurna, pertama sekali kita kena tahu dulu syarat-syarat wajib melaksanakan umrah. Syarat-syarat wajib umrah. Di sini dalam video saya akan share 5 syarat wajib umrah. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Jadinya orang yang bukan Islam tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan umrah. Dan umrah ni diwajibkan untuk mereka yang bergelar Islam sahaja. Okey, yang pertama syarat dia adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan umrah. Dan umrah ni diwajibkan bagi mereka yang mempunyai akal, yang boleh berfikir dengan baik, bukan majnun. Orang Arab kata majnun, bukan gila. Yang kedua itu adalah akal, berakal. Dan yang ketiga, syarat wajib umrah yang ketiga adalah mumayyiz, ataupun orang yang dah balik. Orang yang dah balik ataupun mumayyiz ni maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang telah boleh membezakan di antara perkara yang hak dengan yang batil. Maksudnya dia boleh beza mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pahala, mana yang dosa. Itu maksudnya mumayyiz. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah huriyah. Dalam bahasa Arab ni huriyah, maksudnya orang yang merdeka. Huriyah ni maksud merdeka. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, syarat wajib umrah yang terakhir adalah istita'ah, maksudnya berkemampuan. Jadi kalau kita ni Islam, syarat pertama dah lepas. Yang kedua, kita berakal. Yang ketiga, kita dah balik dah, kita dah mumayyiz. Yang keempat, kita ni bukan di kalangan golongan orang hamba, bukan di kalangan golongan hamba. Kita huriyah, kita merdeka. Tapi yang kelima, kita tidak berkemampuan. Jadinya kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan umrah. Jadinya orang yang berkemampuan diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan umrah. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, semua ibadah yang kita lakukan tu dia ada rukun-rukun dia. Jadi benda ni berlaku juga dekat umrah. Umrah pun dia ada rukun-rukun dia. Iaitu rukun-rukun dia ada 5 rukun. Jadi biasanya yang pertama adalah niat. Jadi rukun pertama umrah ialah niat ihram. Perkara yang paling wajib semasa anda menunaikan umrah adalah niat. Jika anda terlupa untuk niat secara sengaja ataupun tidak, maka umrah anda dikira tidak sah. Lafaz niat ihram ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang kedua ialah tawaf. Tawaf berlaku selepas niat. Tawaf ini adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama iaitu menutup aurat. Yang kedua, hendaklah suci daripada berhadas. Yang ketiga, hendaklah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat tawaf. Yang keempat, tawaf bermula pada sudut Hajarul Aswad. Yang kelima, semasa tawaf, Kaabah hendaklah berada di sebelah bahu kiri jemaah. Yang keenam, berjalan mengelilingi Baitullah dengan tujuan tawaf disertakan niat ibadah. Yang ketujuh, cukup 7 kali keliling dengan yakin. Dan yang ke-8 dilakukan di dalam masjid dan di luar bahagian Kaabah. Rukun yang ketiga iaitu sa'i. Sa'i ni apa? Sa'i bermaksud berlari-lari anak ataupun berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dengan Marwah sebanyak 7 kali pusingan. Rukun keempat iaitu tahallul, yang bermaksud bercukur ataupun bergunting. Selepas selesai melakukan sa'i, jemaah perlu bertahallul, iaitu bergunting ataupun bercukur. Untuk apa tujuan bertahallul? Ia bertujuan untuk melepaskan diri daripada pantang larang semasa ihram. Jemaah hendaklah menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut.
bagi lelaki afdal untuk mencukur ke semua rambut. Bagi jemaah yang botak, sunat melakukan mata pisau di atas kepala. Selepas siap bercukur, maka anda akan terlepas daripada pantang larang dalam ihram umrah. Rukun kelima, iaitu tertib. Tertib adalah rukun terakhir dalam rukun umrah. Ia hendaklah dilakukan mengikut turutan, bermula dari niat, tawaf, sa'i, bercukur ataupun tahallul, dan tertib. Jadi, kita kena cakna ataupun kena alert dengan tertib yang ada dalam rukun umrah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang membatalkan ibadah umrah. Terdapat 13 larangan yang perlu dipatuhi oleh setiap jemaah lelaki dan wanita ketika mengerjakan ibadah umrah. Jika jemaah melakukan larangan-larangan di dalam ihram, ada denda ataupun dam yang akan dikenakan mengikut jenis larangan yang dilanggar. Secara umumnya, pantang larang dalam ihram boleh dibagikan kepada 3 kategori. Pertama, larangan yang dikhususkan kepada lelaki sahaja. Yang kedua, larangan yang dikhususkan kepada wanita sahaja. Dan yang ketiga, larangan umum iaitu buat lelaki dan wanita. Baiklah, kita akan teruskan pada larangan yang dikhususkan buat lelaki sahaja. Yang pertama, pakai pakaian bersarung jahit cantum seperti seluar, baju, meja, stoking, kasut yang menutupi jari jemari, tumit, pelikat dan sebagainya. Yang kedua, untuk kepala atau sebahagian daripadanya seperti memakai sumpuk, kopiah, serban dan ihram dan sebagainya. Seterusnya kita pergi pada larangan yang dikhususkan buat wanita sahaja. Itu yang ketiga, menutup muka. Seterusnya kita akan pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu larangan umum, iaitu buat lelaki dan wanita. Larangan yang keempat, memakai sarung tangan. Dan larangan yang kelima ialah memakai bau-bauan di bahagian badan, makanan, minuman atau menghidupnya ke dalam hidung. Seterusnya, larangan yang keenam ialah memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Larangan yang ketujuh pula, menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan. Dan larangan yang ke-8 ialah mengerat ataupun memotong bulu. Larangan yang ke-9, memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok-pokok di tanah haram Mekah. Seterusnya, larangan yang ke-10, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya tanah halal atau haram. Seterusnya kita pergi kepada larangan yang ke-11, iaitu larangan yang dikhususkan terutama kepada pasangan yang telah bernikah dalam kahwin, iaitu larangan melakukan pendahuluan persetubuhan. Seterusnya, larangan yang ke-12, bertubuh. Dan yang terakhir sekali, larangan yang ke-13, berkahwin atau mengahwinkan atau menerima wakil kahwin. Maka itulah 13 larangan yang tidak boleh dilakukan ketika mengerjakan ibadah umrah. Setiap umat Islam yang ingin mengerjakan ibadah umrah haruslah bercakna bagi setiap larangan-larangan yang akan membatalkan ibadah umrah mereka. Perkara-perkara sunat sebelum melakukan umrah. Yang pertama adalah mandi sunat ihram. Kita niat sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mengambil wudu. Yang ketiga adalah kita memotong kuku. Yang keempat adalah kita mencukur segala bulu yang berada di badan, contohnya bulu adi-ari, bulu ketiak, misai dan sebagainya. Seterusnya adalah memakai kain ihram yang bersih, yang suci daripada segala najis dan yang berwarna putih. Dan yang terakhir adalah solat sunat ihram. Jadi itulah dia perkara-perkara sunat sebelum kita melakukan umrah ataupun sebelum kita niat ihram. Alhamdulillah, berikut adalah syarat sah serta rukun berkenaan dengan umrah. Bagi siapa yang tidak mengikut, maka tidak sahlah umrahnya. Sekian kami dari kumpulan 14 ingin mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf sekiranya ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك